Boleh kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, basuh air madi. Basuh madi. Ni baru dah kan? Basuh madi. Itu yang pertama. Yang kedua, wal wudu minhu. Ambil air sembahyang kerananya. Itu dua bahagian. Boleh kita bagi dua. Kadang-kadang tajuk tu boleh bagi kepada berapa? 10 boleh bagi. Yang ni ada 10 juzuknya orang panggil. Gitulah. Kalau kita baca kitab tu, dia kata terbagi kepada beberapa bahagian. Wal wudu minhu, dan mengambil air sembahyang kerananya. Ada dua perkara. Gapo dia Imam Bukhari nak sebut? Tu nota, kita tengok dulu nota 192 bawah tu. Dengan mengadakan bab ini, Imam Bukhari mahu mengisyaratkan kepada beberapa perkara. Pertama, air madhi adalah najis. Sebab tu dia sebut ghaslil madhi, basuh air madhi. Kalau Imam Bukhari guna dalam kitab dia ni perkataan ghasl, dia mengisyaratkan kepada najisnya sesuatu itu. Kalau dia tak guna hak ni, tak. Itu cara dia. Orang yang biasa dengan kitab Bukhari, dia tahu memang lagu tu. Dulu bab basuh air mani, dia guna lagu ni juga, menunjukkan bagi dia air mani itu najis. Ulama faham gitu. Supaya juga di sini dia sebut basuh air madhi, menunjukkan madhi itu adalah najis. Lepas tu kita kata air mani najis pula kah? Mengikut dia. Baru ni kita sudah bicara dah, dan banyak lagi akan datang kita akan jumpa. Ini masalah khilaf, masalah khilaf tentang air mani itu. Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah mengatakan najis, dan ramai lagi yang lain mengatakan najis. Tapi Imam Syafi'i dan ramai juga sependapat dengan dia mengatakan tidak najis berhubung dengan air mani itu. Tapi air mazi ni najis. Semua kata najis, kecuali ada sedikitlah perbezaan pendapat. Tak apa, nanti kita akan jumpa. Pertama, air mazi adalah najis. Tu butir dia je. Yang kedua, najis ini dapat dihilangkan hanya dengan dibasuh. Sebab itu Imam Bukhari guna ghasli, basuh. Dia tak guna kod lain kalau menghilangkan najis. Apa namanya najis, tahik ke air kencing ke, kita kata dia ada, boleh dihilangkan dengan cara yang lain, dengan menggunakan batu ke dan sebagainya, tisu ke, kita kata itu boleh. Tapi hak ni basuh, bagi dia hanya dapat dihilangkan dengan dibasuh. Basuh itu dengan air, bukan dengan muka lain, dengan air. Ketiga, keluar air madhi hanya membatalkan wudu. Sebab tu dia sebut wal wudu minhu, dan kena berwudu kerananya. Kerana keluar air madhi tu hukumnya apa dia dari segi agama? Kalau ada air sembahyang, batal air sembahyang. Kalau nak sembahyang, kena berwudu lah. Gitu. Tak boleh kita kata mandi saja. Mandi tidak perlu. Kalau mandi pun tak jadi. Kalau mandi pun tidak niat ada wuduk lah dalam tu belah-belah. Misalnya kita kata kita nyelam dalam sungai, kalau kita kata ataupun dalam kolam, kita tidak niat, kita niat mandi saja, tak jadi. Dia kena basuh. Bukan mandi. Mandi tu kalau keluar air mani. Ia tidak mewajibkan mandi janabah atau mengangkat hadas besar. Tak, dia keluar air mazi tidak menjadikan seseorang itu berhadas besar. Tak kena mandi junub ke apa? Tak, hanya kena basuh. Yang keempat, yang perlu dibasuh menurut beliau dan jumhur ulama hanyalah bahagian yang terkena air mazi sahaja. Bahagian yang terkena air mazi itu sahaja. Kalau tak kena basuh. Pendapat beliau ini berbeza daripada pendapat Hanabilah. Hanabilah tu ulama-ulama dalam mazhab Hambali ataupun dalam mazhab Ahmad, yang mengatakan seseorang yang terkeluar air mazi perlu membasuh zakarnya, yakni kepada lelaki,
pada lelaki kena basuh kemaluannya, zakarnya. Ia juga berbeza daripada pendapat golongan Zahiriyah. Golongan Zahiriyah iaitu Daud Zahiri dan pengikut-pengikutnya, golongan Zahiriyah. Tapi ini berbeza dengan pendapat golongan Zahiri juga, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tu Zahiri juga. Tidak semesti sama-sama Zahiriyah dia serupa belaka. Tak serupa. Serupa dengan dalam mazhab Syafi'i, tak serupa pendapat orang ni gini, orang ni ada tempat-tempat tu. Macam di sini Zahiriyah, Daud Zahiri betul Al-Ghunni, iaitu yang mengatakan seseorang yang terkeluar air mazi perlu membasuh zakarnya di samping kedua buah zakarnya, yakni kepada lelaki ni. Bukan setakat zakar saja, tetapi buah zakar. Telur tu, orang panggil telur tu, tu kena basuh semua. Walaupun yang keluar air mazi itu kita kata di hujungnya, dia tak kena lain, tapi keluar air mazi saja kena basuh semua, mengikut Zahiriyah. Tetapi Ibnu Hazm juga Zahiri. Zahiri ni, Zahiriyah ni lagu mana? Dia lebih banyak mengikut zahir hadis, zahir ayat Quran. Dia tak guna kias, tak say kias. Kalau selagi ada hadis yang terang, pakai hak tu. Ayat Quran yang terang, pakai hak tu. Hak tu lebih utama lagi. Tak usah guna fikiran kita. Kalau tak ada arah benar, tak ada dalil, abang guna fikiran. Kalau ada dalil, tak boleh pakai hak tu. Masalahnya dalil tu kadang-kadang bertentangan kan. Hak ni gini, hak ni gini. Itu masalah. Dia pun ada juga kaedah dia. Kaedah tarjih, utamakan hak ni, lebihkan hak ni daripada hak ni, dia pun ada juga. Mengikut Ibnu Hazm, dia kata serupa dengan jumhur ulama, kena basuh tempat yang kena lah. Tempat yang kena tu sama ada mana-mana bahagian kemaluan itu, ataupun kain ke, apa-apa tempat lah yang kena tu kena basuh. Kena kain, kain tu kena basuh. Begitu. Yang kelima, menyangkal pendapat sesetengah kalangan yang mengatakan seseorang yang terkeluar air mazi perlu segera berwudu. Ada juga yang mengatakan seseorang itu kalau dia keluar air mazi kena cepat ambil air semaya, basuh-basuh, ambil air semaya selalu. Walaupun tidak nak semaya, tidak perlu kepada air semaya pun, tidak nak buat gapa-gapa, hak perlu ada air semaya lah, kena ambil air semaya selalu. Imam Bukhari nak tolak pendapat itu. Ini dia buat tajuk dia. Itu maksud dia. Bagi Bukhari tidak ada bukti kukuh daripada hadis-hadis menunjukkan perlu segera berwuduk. Itu tak ada hadis. Tak ada hadis. Apabila sampai masa diperlukan lah. Apabila sampai masa diperlukan, sebab kita kata perintah semaya, perintah semaya, kena semaya lalu kan? Bila perintah ni Nabi suruh basuh, keluar air mati basuh, basuh tu basuh selalu kah? Dan ambil air semaya tu ambil air semaya selalu kah? Tidak. Kalau kita pakai hak kena selalu tu susahlah sikit kan. Imam Bukhari nak tolak juga pendapat itu. Tak mesti. Itu beberapa perkara hasil intisari daripada tajuk yang Imam Bukhari buat. Itu maksud dia. Dan maksud ini ada berselerok dalam kitab-kitab. Setengah dia begini, kita cuba kumpulkan setakat mana hak boleh, setakat mana yang nampak sesuai. Bukan semua juga ambil, setakat mana hak munasabah. Basuh air madhi dan berwuduk kerananya. Kena ambil air semaya bila keluar air madhi. Air madhi ni nampaknya di sini disebut untuk lelaki saja. Disebut cerita lelaki saja. Ada ke perempuan? Tidak. Serupa tulah je. Hukum agama ni kalau dia sebut dengan lafaz lelaki, dia termasuk juga perempuan. Tidak kata lelaki saja. Tidak kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, itu lafaz tu lafaz lelaki. Jadi untuk lelaki saja. Tak pernah sebut untuk perempuan dengan lafaz perempuan. Orang yang beriman dan beramal soleh lagu tu dalam Quran. Tapi apakah maksud dianya lelaki saja? Tak. Lelaki dan perempuan. Serupa juga hak ni. Kecuali kalau ada dalil lain
yang mengkhususkan dengan perempuan ke atau lelaki ke?